Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Nabil Ahmad selaku penceramah jemputan kita pada malam ini, yang dihormati Tuan Imam Tuan Haji Idrus bin Daud, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Iman Taman Puchong Utama, para ibu-ibu, bapa-bapa yang dihormati serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada malam ini dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan bagi pihak pengurusan Surau Al-Iman, kita mengucapkan salam nisfu Sya'ban pada malam ini yang jatuh juga pada malam Jumaat. Pertama dan selamanya kita mengucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Bahagia Ustaz Nabil Ahmad. Ustaz Nabil ini bertugas sebagai pegawai agama di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jatim Putrajaya. Biasa kita nampak beliau di Forum Perdana Ehwal Islam. Dan untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, Ustaz Nabil kali kedua hadir ke surau kita. Kali pertama pada Ramadan 2018. Pada 2020 kita ada plan, tetapi Covid melanda, semua jadi tersadai. Itulah ujiannya, insya-Allah ya. Jadi sebenarnya program Ustaz Nabil ni kita plan pada minggu hadapan, tetapi disebabkan ada sedikit perubahan bersama Ustaz Munir, jenuh juga ada bincang nak dapatkan tarikh, pusing-pusing. Tapi Alhamdulillah akhirnya rezeki kekarian kita pada malam ni, beliau dapat hadir pada tarikh hari ini. Dan pada minggu depan Ustaz Munir akan bersama kita sebagai imam jemputan ya. Ustaz Nabil ni artis kumpulan Faiz, Ustaz Munir minggu depan artis kumpulan Hijaz. Jadi jemputan selebriti ni kita wadahkan kepada ahli karya lah untuk mengimarahkan bersama program-program di surau kita pada hari ini dan juga seterusnya sehingga ke Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi pada malam ini tajuk yang diberi program kita Login Pahala at Surau Al-Iman dengan tajuk Enter Ramadan. Jadi saya kira kita lebih kurang dalam 15 hari, 16 hari lagi nak menyambut Ramadan. Jadi memang sesuai sangatlah untuk kita mendengar apa yang akan disampaikan oleh bagi Ustaz berkisah tentang Ramadan, dan mungkin Ustaz nak bersentuh juga tentang nisfu Sya'ban itu sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan ceramahnya. Silakan. Boleh buka ni. Boleh buka mas. Boleh buka mas. Tak boleh tak ni. Ada masjid semua pakai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila 'alaikum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada Fadil Tuan Haji Hairul selaku pengurusi dan juga yang menjemput saya
berusaha untuk memastikan saya sampai juga hari ini. Yang mungkin tuan-tuan perempuan tak tahu apa yang berlaku dengan perubahan demi perubahan. Tapi alhamdulillah Allah telah mengaturkan sesuatu yang lebih baik pada malam ini. Tak dilupakan seluruh ahli jawatankuasa surau Al-Iman dengan imamnya, dengan bilalnya, seterusnya barisan asatizah, tuan-tuan guru, tenaga pengajar di sini, ya. Tak dilupakan ibu ayah, juga merupakan tenaga pengajar pertama bagi anak-anak. Seterusnya saya lihat ramai orang-orang muda macam saya, kan? Mudah-mudahan Allah semua letakkan kita ni, ya, pada malam yang berbahagia ini, di rumah Allah ini, dalam majlis yang indah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan bagi setiap kita yang kita luangkan antara maghrib dengan isyak, insya-Allah. Allahumma amin. Baik, tuan-tuan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian, saya sebenarnya bila malam ni saya sebut kat ustaz, seminggu ni agak pack program, sebab tu saya ambil minggu depan. Itu pun minggu depan asal 25, ubah pergi 24, sebab 25 nak pergi ke Terengganu, ada program sikit dan juga ada aktiviti kayuhan bersama Ustaz Azhar Idrus minggu depan. Jadi minggu ni agak pack sikit lah. Mandakan tadi semalam saya ada rakaman forum perdana. Sebelum rakaman ada rakaman takbir raya bersama dengan Yang Berhormat Menteri pukul 9. Habis pukul 10 suku tu mula rakaman forum perdana. Tajuk habis pukul 11 suku. Sambung tajuk kedua pukul 11.30 sampai 12.30. Balik rumah pukul 1 lebih, tidur pukul 2. Pukul 4 pagi siap-siap pergi Johor Bahru. Mesyuarat tadi dengan Exco Kerajaan Negeri. Balik tadi sampai tak saat ni pukul 5. Jadi maksudnya alhamdulillah lah, kenderaan bagaikan buruk. Harap tak sampailah surat layang daripada JPJ, kan? Faham-faham je lah. Kita doakan mudah-mudahan yang baik-baik. Apapun, sahabat rahimakumullah sekalian, malam ni saya diberi tajuk tentang persiapan kita lah terutamanya, ya, nak masuk Ramadan dah, ya. Saya tengok wajah tuan-tuan tak kedip pada tadilah. Tengok muka saya, bau muka saya, kan? Tu bayangkan kalau kita dengan orang yang kita nanti tu pun kita rasa seronok. Bayangkan Ramadan Al-Mubarak, kan? Semua kita, tak kisah dia ustaz ke, yang dah start ke, yang tak start lagi ke, semua kita sebut Ramadannya, hati dah berbunga-bunga. Sebab masing-masing punya pemikiran. Orang yang hebat imannya melihat Ramadan itu bagaikan syurga, kerana setiap ruang waktu yang ada adalah sesuatu yang indah belaka. Yang imannya hanya separuh, melihat hanya Ramadan ini sambutannya pada awal, tapi di penghujungnya dia dah semakin lemah dan tidak bermaya. Bagi orang yang imannya sikit, dia memandang bahawa Ramadan ni enter tu hari raya. Ini kita semua masing-masing, penilaian pada diri kita masing-masing. Bukan saya kata, tapi ini adalah realiti bagi setiap kita. Maka bagi orang yang mengimpikan Ramadan itu satu tempoh untuk kita mengambil peluang menambah kebaikan, beruntunglah siapapun kita pada malam ini. Tuan-tuan, saya minggu lepas baru balik daripada Papar, Sabah. 3 hari saya pergi sana, Jumaat, Sabtu, Ahad. Program ni dianjurkan oleh orang muda, total orang muda. Dan paling mengagumkan saya ialah mereka adalah orang yang baru berhijrah. Bukan maksud berhijrah ni baru kena Islam, tak. Mereka dah Islam lama dah. Cumanya mereka tak berapa nak haji main masjid. Mereka pula kaki gangster. Mereka pula kaki macam-macam jenis kaki lah. Kalau kita ni takat kaki bola tak jadi. Mereka segala jenis kaki maksiat semua. Tapi Masya Allah Tabarakallah, saya baru pergi, saya baru tahu, ya. Sebabnya mula-mula telefon saya, siapa dia? Nama dia Naidin, Naidin, Naidin. Dan nama orang Sabah kan. Kita pun biar betul ni ustaz nak panggil, ustaz datang ke Sabah bah. Kita pun betul ni nak panggil aku ni kan. Bukanlah kita tak berapa nak percaya lah. Sebab berapa kali dah scam ni kena kita. Ustaz-ustaz juga. Kita ni terlampau percaya, kan? Tambah-tambah bila kita up status, ada 5-6 lagi hantar DM. Ustaz, saya rumah saya terbakar ustaz, tak masuk dalam TV, tapi sebelah saya macam-macam minta. Bersangka baik. Kita tak kata depa scam, bagi setakat mampu.
Cumanya bila anak muda ni telefon, mesej saya, betul ke ni? Kan? Jadi dia nak panggil saya 3-4 hari, bimbang juga. Bukan apa, kita bila kita dah spend masa, berarti kita dah tolak perkara lain. Dan kita kena utamakan perkara yang telah kita beri komitmen. Ya? Lepas tu pula di Sabah. Betul lah saya ada kawan-kawan di Sabah. Tapi sebab yang menghubungi saya ni, saya tak kenal. Dan NGO dia pun masih baru, belum lagi ada secara rasmi lah didaftarkan oleh SSM dan sebagainya. Tidak. Tapi bila dia bagi kepada Imam Daerah Papan, Tuan Haji Jaafar, dia telefon saya sendiri. Takkan kita tak percaya tengok Cik Haji telefon ya. Bila Tok mengurusi telefon, kita tak nak kata bohong lagi kan. Seorang lain nampak gaya dia, sila Pak Ustaz datang ke sini kan, bagi semangat sikit untuk orang muda dan kami yang dah tua tapi jiwa masih muda. Tak apa, kita kata tak apalah kalau macam tu, kalau semangat. Yang syoknya lagi, Ustaz beli dulu tiket, nanti kita cover. Hak nak pergi tu tak apa Ustaz, tiket kena beli sendiri. Lain macam ni. Buka tu dia 900 dekat 1000. Pergi balik seorang. Sebab bila saya dengar kata mereka kata program ni anjuran mereka, dan mereka akan cari dana. Kesianlah budak, takkan nak bawa PA. Sebenarnya kita bawa lah kawan kita teman kan. Fikir pergi tak apalah kalau begitu, tak apalah, saya kata saya pergi seorang lah. Pergi seorang. Bila saya pergi tuan-tuan, yang sambut saya tu rambut panjang. Macam naik kereta, bertatu tangan seorang lagi. Aku pergi silap. Tak diculik aku lepas pergi Zulu kan. Lain macam ni. Tapi kita fikir tak apalah, kerja baik. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, bila saya kenal pergi satu tempat ke satu tempat, dan mereka ni sepanjang saya duduk 3 hari, ni cerita betul tuan-tuan, bukan saya nak bohongkan mereka, dan mereka rasa seronok. Hari ni pun saya tak mesej lagi. Selama 3 hari saya duduk sana, 3 waktu subuh mereka tak pernah miss untuk jemaah di masjid. Sebelum ni Ustaz, subuh kami tak payah cerita lah Ustaz, ni pengakuan sendiri. Bila saya pergi 3 hari tu, nak kena ambil saya subuh kan? Jadi mereka kena bagi awal. Takkan mereka nak tunggu saya kan? Takkan saya tunggu mereka kan? Mereka kena bagi awal, tunggu saya siap tekan loceng ni. Kita dah sabar. Baik ke hotel kita tu, hotel kampung je lah, bukan hotel high class pun. Nak cerita pada tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, keterujaan kan anak-anak muda ni di Sabah selama 3 hari, kebanyakannya kerja sendirilah. Jual ikan, buat event, jual scrap. Lepas tu pagi hak paling ada nama sikit pun doktor gigi. Yang doktor gigi tu sanggup cuti sehari semata-mata kerana nak layan saya. Padahal kita ni siapa lah, orang kampung biasa. Tak? Oleh sebab apa tuan-tuan? Keterujaan. Selama 3 hari tu tak pernah miss nak duduk dengan saya, nak sembang dengan saya, nak macam-macam lah, nak tanya soalan, nak minta pandangan, nak minta nasihat. 3 hari tu sampai saya nak balik tu, saya tak tahu lah nak cerita. Boleh kalau kita istilahnya mereka tu khiyau pula, nangis. Padahal tak ada apa. Saya bukannya artis selebriti yang tak Nabi pun. Nabi Raja Lawak mungkin sahabat saya tu. Kita pun orang biasa-biasa dekat forum berdana je tuan-tuan. Tapi oleh sebab suka nak menantikan seorang yang boleh mendatangkan kebaikan buat mereka. Tiap-tiap hari lepas saya balik, update status, Ustaz, subuh dah Ustaz. Kejut kita pula. Sampai hari ni tuan-tuan, saya rasa seronok. Saya cakap dia istiqamah, yang penting kena berjamaah. Baik tuan-tuan, ini pembukaan saya nak cerita tuan-tuan, bahawa lain orang menerima kabar berita gembira, lain orang menerima cerita istimewa bulan yang mulia. Sebab tu kalau kita hari ini sebut tentang Ramadan tapi tahap biasa-biasa, berarti iman kita di tahap yang saya sebutkan tadi. Tapi bila sebut Ramadan, dia punya keterujaan itu berbeza. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah berikan kelapangan kepada kita sepanjang Ramadan untuk kita buat pengisian daripada waktu kita bangun sehinggalah kita tidur, dan kita bangun di awal pagi. Mudah-mudahan Allah bagi peluang pada kita kekuatan untuk isi setiap ruang waktu itu dengan kebaikan. Kalaulah hari ni kita nak sambut Ramadan ni, Ustaz sebut tadi tak sampai 15 hari, berarti 2 minggu kan. Tapi saya yakinlah orang di sini ni bukan calang-calang orang kan? Sebab saya main 2018 bayangkan 4 tahun tuan-tuan saya tak main sini. Main tengok tu dia ada macam-macam. Dengan depan tu apa? Merlap. Lampu bergemerlapan. Tu tak pasang pelita lagi. Jalan 7 likur, malam 7 likur.
Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita nak lihat hari ni, kadang-kadang persiapan kita nak sambut Ramadan itu mungkin bertempoh, ya, tak apa. Tetapi ingat, Ibnu Rajab Al-Hambali menceritakan perihal salafus salih, orang yang sebelum kita, ya, dalam kitab Lataiful Ma'arif, menceritakan bahawa mereka yang terdahulu membuat persiapan paling-paling kurang pun 6 bulan sebelum Ramadan. Kita 2 minggu lagi ni, asal-asal baju malam pertama tarawih ada lah. Baju ni Ustaz kan, hak mana dan kan malam tarawih kan, baju raya. Tahun ni boleh balik kampung tadi, kan tak mau balik kampung? Oh, dia pun tiap minggu balik kampung, patut pun tak rasa apa. Saya ni jarang-jarang balik tuan, paling jauh kan. Tapi insyaAllah hujung bulan ni balik, kebetulan. Bukan tak mau balik, saya sepatutnya 25 sampai 30 ni saya kena ke Tatarstan, Moskow, Rusia, bawa peserta kita untuk mewakili Malaysia dalam tadarus tilawah Quran di Tatarstan. Minta pandangan semua lah kawan-kawan, mak ayah dan sebagainya. Yalah, mereka bimbang kawasan yang tengah bergolak kan. Walaupun pihak MKN, pihak Kementerian Luar kata laluan udara dan negara tu ataupun di wilayah Tatarstan tu tak termasuk dalam kawasan yang sedang bergelut. Jadi saya dengan rasa kecil hatilah saya tolak. Bukan tak mau pergi, nak pergi. Siapa tak mau pergi luar negara kan? Tapi memandangkan dari sudut ialah macam-macam lah. Saya bagi peluang kawan saya lain lah. Tak apalah, tu rezeki dia. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalaulah hari ni kita lihat bahawa tempoh Ramadan yang begitu singkat, apa perkara yang perlu kita ambil peluang untuk kita grab Ramadan ni dengan baik? Ini perkara yang sama-sama kita nak lihat. Jangan jadi macam nanti minta Abang Munif nyanyi lagu ni. Ramadan satu nasib tak serupa, peluangnya sama, nasibnya berbeza. Ramadan mereka gemilang cemerlang, mukmin berjasa di awal zaman. Ramadan kami malam terbuang, muslim berdosa di akhir zaman. Kumpulan Dezik nanti minta dia nyanyi. Lagi sedap, okey dia. Ni suara Pak Demam, original, main daripada tape asli tu. Tapi mana ni pakai online je tu kan. Baik, ini beza. Di zaman mereka, yakni zaman Nabi, zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, malam-malam mereka meriah Ramadan. Malam kita bukan tak meriah, tapi meriah cara kita. Tok imam, tok pengurusi, ahli jawatankuasa masjid surau, pening kepala nak sambut Ramadan sebab jemaah macam ni dah ramai dah, penuh dah masjid. Tapi alhamdulillah, insya-Allah nah, kita doa mudah-mudahan selangor 1 bulan 4 boleh rekod kan, tapi tak bunyi kan. Apa? Dia macam seolah dia edit kat situ. Kita doa lah, doa. Kan sebab saya faham orang Selangor. Saya pun duduk Selangor juga. Duduk Bangi Jadi bila dengar kereta booster itu dah, kalau takat nasib baiklah pintu grill tu kuat. Kalau rasa pintu kayu atau pecah kan, orang kita tak boleh dengan mereka main. Tak apa, kita doa. Sebab kita tak tahu antara mafsadah dan juga maslahah. Mungkin pada kita benda tu macam namanya Jumaat tak boleh. Ya, mungkin pemerintah kita melihat kerana dengan wabak yang semakin meningkat terutama di negeri kita ni, mungkin caranya ialah tingkatkan sedikit immunity. Ya, kita tak tahu benda tu mungkin mendatangkan kebaikan untuk kita. Tak apa, kita doakan. Kita doakan ni nak masuk fasa ni, nak masuk Ramadan ni, mudah-mudahan macam wilayah tadi dah dapat dah, boleh rapat. Wilayah lah. Negeri saya lama dah. Negeri saya boleh. Lama dah. Saya balik-balik, rapat tu. Kejut tengok rapat. Sebab kita tak biasa rapat di sini kan. Tak apa, kita doakan mudah-mudahan. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Baik, lihatlah di antara doa para salafus soleh apabila mereka mengharapkan agar mereka memperolehi Ramadan ini dengan baik. Apa doa mereka? Disebut bahawa Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni.
Kata mereka ni dalam doa, ya Allah, berikanlah kepada kami kesejahteraan sehingga datangnya Ramadan, dan berilah Ramadan nilai kesejahteraan kepada diri kami, dan mudah-mudahan engkau terimalah sesuatu yang kebaikan yang kami lakukan sepanjang dalam bulan Ramadan. Doa mereka ni, doa ni bukan doa nak sambut Ramadan saja, doa ni juga lepas Ramadan sampai nak sambut Ramadan seterusnya. Kita masuk Rejab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu pun Allahumma barik lana fi ma a'taitana, lupa. Tak apa. Testing, percubaan. No problem. Doa, yang penting doa dalam bahasa Melayu. Tak apa, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban. Tambah-tambah malam ni kita berada pada nisfu Sya'ban, kan? Macam-macam orang cerita tentang nisfu Sya'ban, tuan-tuan. Apapun pandangan ulama berbeza. Bahkan riwayat-riwayat yang diceritakan kepada kita tentang kelebihan Ramadan, tentang kelebihan ni Sya'ban ni, terutama nisfu Sya'ban, kan? Tadi saya nak mai pun ada orang tanya, Ustaz, lupa nak niat tadi Ustaz, saya tak puasa tadi. Tapi saya memang niat awal dah, saya nak puasa nisfu Sya'ban. Boleh dah Ustaz, esok saya nak puasa nisfu Sya'ban saja. Tadi dia terlupa nak puasa sebab hari ni Khamis, kan? Nisfu Sya'ban jatuh hari Jumaat. Boleh dah dia nak puasa hari Jumaat saja sebab nisfu Sya'ban? Boleh tak? Macam tak apa nak angguk tu. Macam berat soalan ni Ustaz, susah lah. Ni baru Sya'ban, tak masuk Ramadan lagi, tak lagi masuk Ramadan. Soalan paling kerap tanya, Ustaz, apa hukum? Kan? Perasan tak? Soalan paling kerap tanya, padahal orang jawab dah. Hari tu dah bulan Ramadan lepas lah. Tanya juga. Padahal kita duduk rumah, Ustaz, saya nak tanya ni Ustaz, saya jam Ustaz ni. Jam teruk ni. Lepas tu Ustaz, mereka kata kalau ni kena buka puasa juga sebab dah azan. Jadi bolehlah Ustaz, saya dengar cerita lah, mereka kata cara paling mudah ialah batalkan dengan keadaan kita jolok lubang hidung. Saya kata, mana ada jolok lubang hidung batal? Dia kata ada orang cakap jolok lubang hidung batal. Saya kata kalau jolok sampai bersedap-sedapan dia lah, sampai keluar mai balik sebelah ni dia lah. Ni kalau tak jolok sikit tak apa. Oh tak punya. Kalau ente betul nak batal, ente jolok, ente tarik mai hak yang melekit tu masuk dalam mulut ente. Batal terus. Dah nak tanya orang sangat kan? Minta maaf lah noh. Nampak pelik pun apa Ustaz Nabi cakap macam tu lah. Kadang-kadang soalan-soalan biasa macam ni lah. Macam yang orang tanya ni juga berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Ya, tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, kita akan sentuh juga berkenaan dengan persiapan. Paling cabang dalam hidup kita ini adalah berkenaan dengan ilmu. Mana-mana pun kita nak duduk, ilmu nombor satu. Ya? Sebab itulah kita duduk dalam majlis ilmu ni di antara majlis yang Nabi suka, yang Allah suka. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, kan? Innal malaikah la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' atau ridan bima yaf'al, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Macam faham tu? Bagus. Orang muda kalau faham memang saya respect tu. Dia tu. Dengar ridan tu, rida. Betul, tak apalah. Baik. Kata Nabi, sesungguhnya malaikat akan melebarkan sayapnya. Innal malaikah la tada'u ajnihataha li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, ridan bima yasna', dia akan lebarkan sayap dia, turunkan rahmat Allah. Sebab tu kita duduk dalam majlis ilmu ni, Allah datangkan kepada kita ketenangan. Betul tak? Tenang tak kita duduk ni? Macam tak mau nak tenang kan? Tenang lah kan? Maksudnya cuma kita tak rimah tak pergi mana ada nak bangkit-bangkit, nak melunjuk, tak ada kan? Tapi ada si selah tu tak apalah, macam lenguh kan, tak apa. Baik. Kalau tak percaya lagi, sebelum kita main ni, macam-macam dah masalah kita duk fikir, mai. Masalah rumah ke, masalah hutang ke, masalah nak beli barang ke, masalah bini ke, masalah nak tambah apa ha? Ada. Macam-macam dah kita main kan, ada masalah je. Masuk dalam rumah Allah sembahyang, ni duduk dalam majlis ilmu, masalah tadi pergi mana? Contoh, dia bukan hilang, ada. Tapi nampak dah Allah bagi ketenangan tu, rasa macam relax. Sekejap sama pelak-pelak nampak tu muka bini. Allah, bini aku pula. Bukan tak sayang bini. Nampak muka bini tu sebab sayang lah tu. GTB kan takut bini. Sahabat rahimakumullah sekalian. Baik.
cabang paling utama saya nak sebut, terutama dalam nisfu Sya'ban ataupun dalam Sya'ban ataupun dalam bulan Ramadan yang akan kita duduk, mesti kena tahu tentang ilmu. Cabang ilmu mesti tahu, sebab soalan yang paling banyak tanya, batal tak batal, ustaz sah tak sah, lupa niat lah ustaz malam. Saya dah bangkit dah, minum ayak lupa nak niat. Allah Akbar. Sedap-sedap pukul 8, Allah aku lupa nawaitu shauma ghadin. Boleh tak ustaz sah tak puasa saya hari ni? Boleh tak? Dia lupa niat. Kalau dalam mazhab kita mesti kena niat. Kalau tak niat, tidak dikira sebagai satu ibadat dan tidak diterima walaupun ia adalah puasa. So macam mana? Dia tak niat, dia bangkit pukul 5, ajak bini dia, suami isteri mau makan, mau minum ayak, mau tidur pula pas subuh, bangkit pukul 8, Allah lupa. Terima tak puasa? Apa maksud niat? Tak apa, jawab apa? Lafaz. Niat adalah lintasan dalam hati. Dia tak sama dengan jadi lafaz tu benda yang soreh. Sebab tu dalam iman ni, yang betul lafaz tu betul. Lafaz mesti lafaz dengan lidah. Iqrar, takrir bil lisan, tasdiq bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Ada 3 benda dalam nama ibadat ni. Satu, betul hak tu sebabnya kata orang yang mengkaji, bila kita lafaz dengan mulut, lidah kita ni, semua panca indera akan fokus. Telinga dengar, mata tengok sejadah. Ada mata tengok handphone, nawaitu usolli fardul maghribi salasah rakaat. Tak ada lah. Sebab nak tengok sejadah lah. Nampak? Bila kita lafaz. Kemudian tasdiq bil qalbi. Itu yang namanya niat tu. Lintasan hati, macam kita kata tadi, nak pergi mayang masjid. Ada mungkin malam ni rasanya Nabil Ahmad main ceramah. Nabil Ahmad mana? Nak pergi tengok tak? Dia lintas siu. Malam tengok ceramah tak Nabil, bukan Nabil Ahmad Raja Lawak. Sama macam saya pergi Sabah tuan-tuan. Pandai dia buat bersama dengan Nabil Ahmad, penuh masjid. Malam tengok, oh bukan Nabil Ahmad Raja Lawak bah. Ini Nabil Ahmad Ustaz. Tak apalah saya ceramah-ceramah. Ustaz lagi Ustaz tambah lagi. Kita dah 1 jam setengah ceramah, dah suruh tambah. Dah lah kita gatal tengkuk ni kan. Dia lepas Covid kan, dia punya fasa lepas Covid saya kena dulu awal bulan 2. Dia kesannya sampai lah ni batuk. Oh ni tak pasal telan coklat sikit sebiji ni. Ni yang boleh cakap ni orang tengok, oh Ustaz Nabi tak batuk. Tadi Ustaz kata batuk tak ni? Ada coklat sebiji. Ubat dia lagi nak mula kata saya bantu ayak lah. Tapi kalau ayak masak ni bukanlah boleh juga. Tapi ubat dia fresh orange kan, jus watermelon kau sedap sikit lah kan. Goy boleh awak ni pun mujarab ni tuan-tuan. Baik, patah balik tentang keadaan ilmu. Kenapa saya letakkan nombor 1 ilmu? Perkara asas dalam ibadat adalah ilmu. Kalau tidak ada ilmu hatta sembahyang sekalipun, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, benda yang kita buat sentiasa. Tapi kalau tak ada ilmu, nescaya kita akan tersesat. Sebab itulah dalam satu kata-kata syair disebut bahawa man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang rasa dirinya bertambah ilmu, man izdada ilma, dia duduk mengaji. Wallah yazubillah lah. Saya baru lepas je grad itu ni master ijazah sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia. Lepas tu terus bapak panggil, oh doktor. Bukan doktor lagi. Waktu pasapah kan, tingkat tinggi. Kita baru mengaji merangkak tuan-tuan, lama nak boleh nak sambung ni. Tak apa. Bimbang bila bertambah ilmu, madizdada ilma walam yazdad huda, rupanya Allah tak tambah apa-apa, melainkan Allah tak tambah langsung namanya hidayah, petunjuk. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Sebenarnya Allah tambah semakin jauh daripada Tuhan. Wallahiyazubillah. Bimbang. Kita hari ni doa macam mengaji dah tahu dah. Rupanya banyak benda kita tak tahu. Maka cabang utama yang saya nak sebut berkenaan dengan persiapan kita, kena ada ilmu. Ya? Ilmu asas. Mengajilah macam mana pun, tak apa. Setidaknya main ni pun malam ni kita dapat 1-2 ilmu. Tak dapat banyak pun lah. Ya? 1. Yang kedua tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kata para ulama, setiap sesuatu yang nak kita mulai namanya ibadat, mestilah kita betulkan dengan niat. Niat. Ya? Sebab tu kalau kita tengok masa nak sembahyang pun, kita perbetulkan dengan syahadah, perbetulkan niat. Kita balikkan tajdidun niyah. Kan? Tengok dalam kitab-kitab hadis terutamanya, musannif ataupun pengarang akan letakkan hadis title nombor 1 ialah innamal a'malu binniyah ataupun binniyat, kan, dalam riwayat. Nak menggambarkan bahawa niat tu penting. Siapa pun kita nak mula ni, tambah-tambah kita nak puasa ni,
terus adakan dalam lintasan hati kita masing-masing bahawa aku nak buat kebaikan dalam bulan Ramadan, apa-apa saja. Dah boleh dah mula niat tu. Kalau lupa, suruh nanti abang Munib nyanyi lagu bulan Raihan. Nawaitu Sama Ghanin. Kan hak paling mudah. Bukan takat budak mudah ingat, orang tua pun ingat. Kalau nawaitu tak lepas-lepas lagi. Nawaitu Sama Ghanin an adai fardi Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Budak-budak suka. Jadi nampak sangat kita boleh cover kalau kita lupa niat tu dengan anak-anak. Apa sekali lagi. Atuk lupa apa. Padahal kita tak ingat. Itu contoh niat. Kenapa tuan-tuan? Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli sufi, menceritakan bahawa aku ni sentiasa merawat orang, tetapi dalam rawatan yang paling susah bagi aku ialah rawatan hati, iaitu niat. Sebab tu siapa pun kita, para asatizah maupun kita orang biasa, ya, sama-sama tajdidun niat. Tajdid niat ni bukan benda yang mudah, sebab kita nak dapatkan kemuncak dalam beribadat, iaitu keikhlasan. Sebagai contoh tuan-tuan, saya tak nak mendasari tentang surah ini, tapi kita ambil pokoknya. Ada satu surah dalam Quran yang diberikan nama Al-Ikhlas. Betul? Surah itulah surah pilihan suami misali. Mana-mana tambah-tambah PKP dulu. Panjang malam waktu je penutup dia. Tak apalah. Baik. Cuba tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat saya, kita baca tiap-tiap waktu. Kan? Daripada ayat pertama sampai ayat berapa? Macam panjang pula ayat tu. Berapa ayat? Tahu tak qul huwallahu? Tahu tak surah apa? Al-Ikhlas, qul huwallahu kan. 4 ayat ya. Okey, dalam 4 ayat tu, mana satu ayat yang ada perkataan Al-Ikhlas? Selalunya nama surah, kalimah tu akan ada dalam ayat. Contoh surah An-Nas, kan? Dalam tu ada tak An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, ada tak dalam tu? Ada. Al-Ikhlas ada tak? Kenapa tak ada? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Tuhan yang Esa. Allahus Samad. Allah. Duk baca ni. Tak ada nak tadabbur Ustaz. Tunggu Ramadan. Tak apa tuan-tuan, bukan saya nak sebut pada tuan-tuan saja. Siapa pun, saya pun sama tuan-tuan. Kan? Itulah cantiknya bulan Ramadan. Betul? Allah turunkan Quran, semua orang menjadi ahli pentadabbur Quran. Alhamdulillah. Baik. Tak apa. Pendek cerita saya nak sebut pada tuan-tuan. Dalam surah Al-Ikhlas tak ada kalimah Al-Ikhlas. Tetapi para mufassir menyebutkan bahawa ayat pertama tu dah Allah nak menggambarkan di situlah tersembunyinya nilai ikhlas. Kenapa? Katakan wahai Muhammad kepada kita semua, huwallahu ahad, dialah Tuhan yang Esa. Setiap apa yang kita buat mesti bertitik tolak daripada Allah yang satu. Saya nak bawa satu cerita. Seorang lelaki yang namanya, mungkin tuan-tuan pernah dengar, Abdullah bin Al-Haram. Pernah dengar? Angguk tak, giling tak. Saya pun tak tahu nak kata ni. Kan pakat lena, mata buka. Tak apalah, kita nak mengaji. Tak tahu kita mengaku tak tahu. Saya cakap kat budak-budak sana kan, saya kata tak apa. Benda yang tak tahu jangan mengaku tahu. Benda yang kita tahu jangan langsung tak amalkan selalu. Kita tahu, kita kena buat. Kalau tak tahu, tanya. Siap tanya lagi Ustaz. Saya sembahyang maghrib 3 rakaat kan? Ya. Tapi hari itu saya terlajak 4 rakaat. Sah dah Ustaz. Saya kata baguslah sembahyang, lajak tak apa, lebih tak apa. Oh boleh tak tak? Tak lah, yakin tak? Yakin lebih, lebih tak apa. Contoh, dia tanya soalan mudah-mudah lah. Kita pun faham, kita pun, Ustaz, kalau baca surah yang sama boleh tak Ustaz? Saya tak hafal surah lain. Surah apa? Surah Al-Ikhlas. Saya kata tak apa. Ulanglah banyak kali, tak apa. Tak boleh. Boleh Ustaz.
Mudah. Basic orang yang baru nak belajar. Baik. Nama tadi Abdullah bin Al-Haram. Tahu? Nasib baiklah tuan tak tahu. Saya kalau pergi luar tanya orang muda di luar sana lah. Saya tanya mereka, haram tak tahu. Nasib baik tuan-tuan tak tahu. Dan nasib baik yang kata haram tak tahu. Ni Abdullah bin Al-Haram. Siapa tuan-tuan? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Dan dia adalah merupakan ayahanda kepada sahabat Nabi, iaitu Jabir bin Abdullah. Di antara periwayat hadis yang banyak, Jabir bin Abdullah. Kita tengok hadis ni, adik-adik tengok tau. Tengok hadis Jabir bin Abdullah qala Nabi SAW. Maksudnya daripada Jabir terus pada Nabi. Ini antara sahabat yang, dan dia adalah orang muda. Tapi Abdullah bin Al-Haram ni ayahanda kepada Jabir. Terlibat dalam beberapa perangan, terutamanya dalam perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud lah cerita ni tuan-tuan. Ya, apabila seruan untuk mereka berjuang berjihad di jalan Allah, setiap ketua keluarga terutama orang lelaki dah bersiap siaga nak keluar untuk pindah perang. Ketika itu Jabir nak ikut ayah dia. Ayah dia kata, wahai Jabir, kamu duduk di rumah sebab kamu adalah ketua keluarga sekarang. Bila ayah keluar, tak ada lah anak lelaki paling tua melainkan kamu je. Kamu kena duduk jaga mak dan adik-adik. Maka Abdullah pun keluarlah pergi berperang. Dalam perang tu, antara syuhada yang gugur syahid ialah Abdullah bin Al-Haram. Namanya memang tak glamour, tapi kisah dia cukup hebat sehingga boleh menggegarkan setiap jiwa yang mendengarnya. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dia dibunuh dengan kejam. Bahkan diriwayatkan bahawa tubuh jasad Abdullah bin Al-Haram ini dicincang hampir lumat pun. Ayyazubillah. Orang yang tengok, sahabat yang tengok sedih. Dalam banyak-banyak syuhada ni, Abdullah bin Al-Haram antara yang paling tragis, paling ngeri orang tengok. Mereka sepakat apabila mereka mengumpulkan jenazah para syuhada ini di satu tempat, mereka bersepakat bahawa jangan bagi keluarga ataupun siapa-siapa saja di keturunan mereka untuk melihat. Bimbang mereka akan beratap. Biar kita urus jenazah ini dengan sempurna, maka masa nak solat barulah kita panggil semua sekali. Kan orang syuhada ni tak mandi, terus dikapankan. Kita selesaikan dengan proses pengkapan dan kita nak solat tu barulah kita panggil ahli keluarga. Berita kematian Abdullah bin Al-Haram ni sampai ke telinga Jabir. Jabir macam kita, manusia biasa. Kita duduk di Selangor, mak ayah kita duduk Kedah, mungkin duduk di Sabah, Sarawak, mungkin duduk di Johor, Kelantan, Terengganu. Siapa sahaja orang yang kita sayang meninggal, sanggup ke tak ambil cuti? Waktu tu juga kita berlari balik. Betul tak? Semua kita. Abdullah bin Al-Haram meninggal, Jabir pergi. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, sampai saja ke muka masuk waktu dah. Masuk betul? Kita bagi lagu nazar bukan Ustaz? Ikut macam mana boleh? Kalau terus kita berhenti cepat, tapi kalau berhenti syak kita berhenti 10.30. Terus sikit. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang berlaku bila Jabir sampai ke kawasan yang ditempatkan para syuhada, sahabat-sahabat yang lain tegah, halang. Wahai Jabir, minta maaf, kami dah sepakat untuk menguruskan jenazah ayahandamu sampai selesai, nanti baru kita akan minta semua ahli keluarga untuk datang sembahyang. Jabir kata, mana boleh, pak aku. Setidaknya aku nak tengok wajah pak aku. Aku nak tengok tubuh mak ayah aku. Ya? Siapa pun kita macam dia lah. Sahabat berkeras. Akhirnya yang dibuat oleh Jabir ialah berjumpa dengan Nabi SAW. Cerita tentang perihal ini mengadulah. Wahai Rasulullah, pak aku mati, pak aku meninggal. Takkan aku tak boleh, sahabat tak bagi. Rasulullah kata, tak apa, aku izin, kamu pergi. Bawa dengan izin Rasulullah, ada tak sahabat nak halang? Sahabat tak halang. Sahabat bagi masuk. Tapi bila saja dia nak melangkah masuk, nak tengok ayah dia, sahabat-sahabat pegang dia. Wahai Jabir, aku nak pesan pada kamu, bila tengok wajah ayah kamu, jangan menangis, jangan beratap. Jabir kata, aku cuba untuk tidak menangis. Bila dibukakan kain yang menutup wajah ayah anda, Jabir terus letakkan tangan dia di dahi, mengalirlah air mata. Tak tahan. Kita tengok orang yang meninggal dalam keadaan sempurna pun kita menangis. Ini kan pula yang dicincang hampir lumat, lagi teruk. Ketika itu Nabi sampai. Nabi pegang belakang Jabir. Nabi kata, wahai Jabir, janganlah kamu menangis. Ketahuilah akan kamu bahawa ayah anda kamu sedang berbicara langsung dengan Allah di sana. Nak tak kalau aku cerita apa yang sedang dibualkan oleh ayah anda kamu langsung dengan Allah? Jabir terus berhenti. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau itu berita yang gembira bagi aku, nescaya aku nak berhenti dan aku nak dengar. Rasulullah kata,
ayahanda kamu sedang berbicara dengan Allah. Allah tanya kepada Abdullah bin Al-Haram, wahai Abdullah bin Al-Haram, hari ini kamu mati syahid. Kamu memperjuangkan agama aku, kamu memperjuangkan hak la ilaha illallah pada diri kamu dan orang Islam yang lain. Hari ini kamu mati di jalan aku, maka sudah terbentang di hadapan kamu syurga. Apa lagi yang kamu nak? Orang syahid ni depannya syurga lah. Allah bagi peluang dekat Abdullah bin Al-Haram, apa lagi yang kamu nak? Syurga ada depan kamu, apa lagi yang kamu nak? Kalau kita tuan-tuan rasa-rasa kita nak buat apa? Kita nak apa lagi? Ya Allah, aku tak dan lagi nak simpan duit KWSP dulu. Patah balik boleh tak? Aku hidup sat, mati pula. Syurga dah tak? Contoh kita lah. Maksudnya ada benda lagi dunia kita tak settle lagi. Tapi Abdullah bin Al-Haram kata apa? Wahai Allah, kalau engkau boleh izinkan kepada aku nak hidup balik di muka bumi. Tapi bukan untuk aku hidup bermewah-mewah, tapi aku nak hidup berjuang dan aku nak mati macam ni sekali lagi. Allahu Akbar kabira. Kerana apa tuan-tuan? Kelazatan melakukan sesuatu tanpa paksaan, atas kerelaan. Itu namanya ikhlas. Kalau hari ni kita buat contoh nak sambut Ramadan. Kalaulah hari ni kita dah mula dengan persiapan Ramadan, nescaya Ramadan tidak akan membuatkan kita rasa penat sebab terpaksa atas bebanan yang berlaku. Tapi saya orang tengok muka aku, tambah-tambah geng-geng depan ni kan, baju ungu kan. Ingatkan geng-geng apa? Makhluk kuning. Makhluk kuning pun lain tak clear dah ni. Tak apalah, semua bila tak pakai baju ni sebab pakai tu nampak geng AJK. Bila tak main muka orang kata, tak boleh kena main. Contoh kan, kita rasa tak selesa. Tapi kalau kerana Allah datang tak datang, kita hanya dengan Allah, percaya kita akan rasa selesa. Sebab tu nak capai dengan niat itu sendiri, bermulanya perasaan hub kepada al-a'malus soleh. Mudah-mudahan ini perkara yang kita nak ambil sebab persiapan akhir. Ketiga tuan-tuan sahabat rahimakumullah, saya cuba pendekkan. Ketiga, secara umumnya saya dah ambil kata-kata daripada Syekh Hasan Habannakah dalam kitab Isti'dad li Ramadan. Ada 3 benda yang perlu diambil perhatian. Kata dia ialah, dalam arti kata kita hari ini nak menyambut Ramadan, sudah pasti masing-masing buat persiapan dengan cara masing-masing. Tapi pesan dia, ada 3 benda yang perlu kita ambil pengajaran. Yang pertama, kata dia ialah tahsin qiraatil Quran. Perbaiki bacaan Quran. Bukan suruh kita belajar saja, tahsin. Maksudnya belajar dan perkemaskan. Tahsin ni tahap memperelokkan bacaan. Sebab apa tuan-tuan? Ramadan, kemuliaan dia kerana turunnya Quran. Tengok tuan-tuan, Ramadan ibarat bulan-bulan yang lain, tetapi kerana turunnya Quran, Ramadan menjadi mulia. Perantara yang membawa Quran daripada Lauh Mahfuz, tempat simpanan khazanah, turun ke langit dunia kepada Nabi, dibawa perantara itu oleh Jibril sampai kepada Nabi. Jibril diberikan gelaran Ruhul Qudus, Ruh yang suci. Turun pula kepada junjungan mulia Nabi SAW daripada manusia biasa yang namanya Muhammad ibn Abdullah SAW. Walaupun dia sebagai Khatamun Nubuwah, Khatamul Anbiya, Khatamul Rusul, Khatam Ar-Rusul, penutup segala Rasul, penutup segala Nabi. Tapi kerana dengan Allah turunkan Quran kepada Nabi, terus diangkat menjadi Habibullah. Kalaulah Quran turun di hati kita, mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan Quran. Sebab tu Ahlul Quran macam semalam tuan-tuan, guru kita, sahabat kita, Ustaz Nick Azizan, ya, tuan-tuan dapat kan dalam mesej semua kan? Tak sangka, benda tak sangka, ya, benda namanya ajal, ya. Semua ni ketentuan Allah. Tapi cuba tengok, dalam keadaan dia meninggal, dalam keadaan mengejut begitu, ramai orang yang mendoakan untuk dia, ramai orang yang pergi semayang jenazah dia. Tu yang kita nampak, yang gaib. Allahu Akbar. Kenapa? Kemuliaan Quran. Disebut oleh kawan-kawan kami ketika majlis malam nak simpan dia tu, langit mendung, tak hujan, orang ramai daripada masjid sampai ke kubur iring dia. Allahu Akbar. Nampak kemuliaan orang yang ada pun Quran. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, betul
Ramadan ni membuatkan kita rasa mudah untuk mendampingi Quran. Cuba tanya dalam diri kita, bulan apa yang kerap kita pegang Quran? Bulan apa yang paling kerap kita pegang Quran sendiri? Sudah pasti jawapannya Ramadan. Bulan apa yang jarang-jarang kita tengok Quran? Rejab Ustaz, Syaban pun dia, Rabiul Awal pun dia. Maksudnya 11 bulan kita jarang-jarang pegang Quran. Tak apa, tak salah. Tak salah. Sebab inilah kemuliaan yang Allah bagi pada kita. Bulan Quran, bulan Ramadan. Yang saya baca ayat tadi 185 surah Al-Baqarah, 183 cerita tentang pensyariatan puasa. Sahabat rahimakumullah sekalian, kalau tak percaya tentang Quran ni nak kena tahsin, cuba tengok kita malam-malam tarawih ataupun di pagi-pagi hari Ramadan, kan kita buat grup tadarus. Bagus, alhamdulillah. Tapi antara risiko besar bila kita buat dalam kumpulan yang kita gabungkan dengan pelbagai orang. Mungkin 5 orang, 4 orang tu bacaan ni bagus. Mungkin seorang tu bacaannya ya tak. Kata Nabi kan, barang siapa yang baca Quran dalam keadaan yang baik, dia bersama dengan Allah dan malaikat. Bacaan yang bagus. Bagi bacaan orang yang ya tak ni, duk alam duk ulang 3-4 kali tu kan, tak boleh alif lam mim tu kan, dia dapat, tapi dia dapat 2 kebaikan. Satu, baca. Yang kedua, dia berusaha untuk belajar. Cuma bila disebut oleh Syekh Hasan Habandakah ini, dalam proses kita nak mendapatkan Ramadan yang baik, kita persiapkan lebih awal dengan kita baca dengan keadaan lebih elok. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya cemburu bila saya dapat pergi ke bumi Gaza tuan-tuan 2013. Ni bukan di Baitul Maqdis, saya masuk ke Gaza melalui pintu Rafah daripada Mesir. Nanti tanya Abang Munif minggu depan. Kebetulan saya pergi dengan dia. Saya dengan NGO MAPIM, dengan kumpulan Hijaz, saya dengan tim berita daripada RTM. Kita buat liputan. Bila pergi sana tuan-tuan, lepas habis maghrib, kadang-kadang masjid ni, kita ni masjid indah tuan-tuan, sana masjid bila kena bom, kadang-kadang nampak runtuhan lagi. Kadang-kadang masjid dibuat dengan kemah plastik je tuan-tuan. Dalam kadang tak ada kipas, hanya buka tikar, angin masuk ke situ. Kita mayang pun dah bercerau peluh. Tak ada kipas, kita bukan dekat kipas, aircon pun buka. Kan? Macam-macam kita ni selesa tuan-tuan. Ni kapek tukar baru. Ni baru 4 tahun saya tak main. Main pula saya tak tahu kata orang lain pula ni. Tak apalah, ada projek jalan. Yang penting orang suka. Sahabat rahimakumullah sekalian, lepas sembahyang, budak-budak berlari. Saya kata, lari budak-budak ni. Kita, rupanya bukan berlari nak keluar main-main dah. Dia pergi berkumpul dengan kumpulan kecil-kecil yang diwujudkan secara rawak. Dan setiap kumpulan itu ada seorang pakcik tua. Macam ustaz lah kita kata. Duduk dan mereka sekali buka Quran, baca dengan pakcik tu. Saya tengok, ya Allah, seronoknya. Ni, berlumba-lumba baca. Yang tua, yang dewasa, tak payah tanya tuan-tuan. Macam tadilah awal saya baca ayat, Syahrul Ramadan hak lemah alladhi tak apa, kami tak apa ustaz, tak apalah. Sana tuan-tuan, sama kita Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ramai yang pakai support. Hafal Quran. Hak pakcik-pakcik tu hafal Quran. Hak sapu-sapu tepi jalan hafal Quran. Jual ikan di nak pula dah di pasar pagi hafal Quran. Hak duk jual apa kepok ayam tepi jalan hafal Quran. Malu saya. Malu. Sembang bab dunia kencang. Kan? Rancak di sana. Di sini pun rancak. Tak apalah, yang penting rancak berpahala dengan rancak berdosa. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, kenapa jadi begitu? Diwujudkan environment semasa, suasana tu semasa. Maksudnya bukan hanya Ramadan mereka menghidupkan Quran, sentiasa dalam kehidupan mereka dengan Quran. Sebab tu kalam mereka kalam Quran. Jaranglah nak dengar mereka duk kutuk orang, duk kata kat korang ni. Bayangkan kita pi, ada seorang makcik tu di penghujung kami nak balik. Makcik tu nak bagi sedekah. Adalah seorang macam orang perempuan pakai jubah hitam tu, pakai purdah, bawa anak. Duk keliling bah kami.
Makcik ni nampak, dia kata, "Ustaz, saya nak bagi sedekah." Saya kata, "Tak apa, bagi. Boleh, bagi." Dia pun turun. Perempuan tu nampak berlari dia. Saya kata, "Bersepah pula dah." Macam seolah-olah kita nak kejar dia kan. Dia lari. Lepas tu saya pergi kat dia, saya cakap kat dia. Bila dia dengar kita cakap Arab dengan dia. Dia pun tahu, dia tanya, "Oh, minin ba'ah. Ana Malizi, nahnu Malaysia. Nahnu Malaysiun." Kami ni orang Malaysia, saya ni orang Melayu. Kami ni orang Malaysia ni, main daripada Malaysia. Sembang dengan dia. Rupanya tuan-tuan, dia bukan nak minta duit. Dia nak minta doa. Nampak tuan-tuan, jauh beza orang yang iman dia jauh lah dengan kita. Kita ni daripada jauh, "Ustaz, tolong Ustaz. Ustaz." Siapa-siapa pula kadang-kadang kita berdepan. Bila tengok, lah minta sedekah, nak makan. Kan? Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah, jauh beza. Sebab tu saya kata, betul lah Allah sebut bumi barakah Palestin, Mekah, Madinah ni. Orang ni hebat, tuan-tuan. Ya? Kita nak jadi orang macam tu. Sebab tu kita tak nak hanya dalam Ramadan jadi hebat. Dengan Quran, tuan-tuan belajar. Pernah satu cerita, tuan-tuan. Bila, kalau dulu-dululah nak kahwin, Tok Kadi ni dia test dulu. Dia buat ujian. Dan malam ni dia tak buat test dah. Siap viral Tok Kadi Tok Kadi layan pengantin. Dulu Tok Kadi dia cek tu. Nama yang mai pakai songkok sengit. Pakai apa begini, kain sampit pun macam bergulung-gulung fak. Dia kata memang kena mangsa aku. Kan tanya. Ni hang ni pandai kahwin ni, ingat tau, bukan hanya kahwin tau. Hang kahwin ni pandai hanya kahwin jadi imam tu. Imam kepada suami isteri kamu, imam kepada anak-anak kamu, terutama dalam solat. Ya, imam. Saya tahu. Kalau macam tu cuba baca doa kunut. Doa kunut tu. Tu imam. Kunut panjang ke kunut pendek? Oh, ada kunut panjang, kunut pendek. Tu imam kata, "Oh, kalau macam tu betul juga kan?" Tentang doa, tentang ialah perang Ahzab, doa untuk nak elak daripada bala. Panjang pun doa tu. Ambil hak pendek tu. Kunut tak. Apa panjang? Kunut tak. Ada juga kalau belakang tu bunyi jugalah. Ni tahu tak pun ada tu saya belajar lah takat tu lah. Ni saya ingat lah. Bab agama ni duk main tu. Aku nak tanya hang pula. Ambil Quran? Dia ambil Quran. Baca surah Ibrahim. Surah apa tu imam? Ibrahim. Saya elok pergi cari tak jumpa. Tu tahu dah. Kalau kami lah jadi penilai untuk S29, S41 untuk masuk ke JAKIM ni, kan kita nak nilai ni, boleh ustaz baca surah Luqman. Orang yang biasa baca Quran, dia hafiz ni, dia buka-buka tu terus dia tahu muka surat, dia buka sekali dua terus dapat. Hak ni duk buka selok mat atas depan belakang, pusing pula belakang. Nampak sangat nak pernah baca Quran. Tu point dah. Orang nak tahu orang baca Quran, dia buka belah mana? Belah belakang. Sebab list muka surat tu, surah tu ada belakang tu. Cari dulu muka surat apa. Je. Ni duk atas depan belakang pula. Buka surat apa Ustaz? Tanya kita balik. Ada lagi belakang. Memang aku pakar dia tanya macam tu lagi. Kita tengok-tengok, dia baca. Baca. Dia pun baca. Batuk pula dah. Baca tu imam, baca. Dia pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Imam kata, jam ni kampung. Ular. Ibrahim, alif, lam, ra. Yang macam main tu. Yang macam main tu. Alif, lam, ra. Ular. Pamuh kepala. Ngerti tak? Saya mengaji dengan kolonel tu. Alif, lam, ra ni ular. Tu Jawi. Ni Quran. Tak sama. Ni mengaji yang mana? Buka surah lain. Surah apa pula? Ar-Ra'du. Dah. Hak Ibrahim tak lepas Ar-Ra'du pula dah. Bunyi pun penuh. Buka Ar-Ra'du mana? Belakang ni buka. Mak. Alif, lam, mim, ra. Bunyi apa? Al-Mari. Kali lagi. Jangan orang gamai tu. Walaupun alif, lam, mim, ra tak tahu mat, tak tahu panjang pendek tu kan. Nak sebut tu satu-satu.
Jenuh tu. Kena. Berarti tuan-tuan, ni kisahlah ustaz dulu cerita kat kami. Kalaulah kita tak biasa dengan Quran, jangan ingat mudah. Walaupun satu huruf, dua huruf, tiga huruf takti nak sebut tu tak kira panjang lagi bab hukum kan, tajwid dan sebagainya. Jadi untuk Quran sama-sama kita mendampingi. Tak ramai pun dapat dengan seorang dua cukuplah. Mai surah, mai masjid ni nampak ada seorang ustaz pergi kat dia, ustaz, saya nak tahsin sikit boleh tak? Dengar bacaan. Saya pergi baru ni, yang saya sebut tadi lah, kawan-kawan saya yang berhijrah ni. Ustaz, saya nak satu masa ustaz nak jumpa anak saya. Kenapa? Nak minta ustaz dengar bacaan anak dia. Saya pun dengar anak dia. Baru 10 tahun. Seorang tu perempuan, seorang ni lelaki. Saya pun dengar. Saya kata bagus. Dari sudut kalau budak baca, okey, walaupun dia sudut fasahah bahasa Arab ni belum lagi, tapi di sudut tajwid tu boleh lah. Saya kata okey. Dia kata bila saya balik daripada bekerja mereka pukul 9, 10, saya suruh anak saya baca 10 surah ni. Bila dia baca, saya pula akan baca dan dia akan tegur. Faham tak? Maksudnya anak dia belajar dengan ustaz di masjid, balik mak dia segan nak jumpa ustaz. Anak dia tolong mengajar dia pula. Saya pujilah. Walaupun sebenarnya jalan tu tak pun dah betul. Bukanlah tak boleh belajar daripada anak kita, tapi lebih baik pada orang yang lebih alim untuk memandu kita. Sampai di tahap dia kata, ustaz, saya Fatihah pun saya tak habis-habis. Segala apa jenis yang tak pernah buat dalam mereka tu, saya mula-mula tak tahu, tapi bila mereka dedah dekat saya kata tak apa, afallahu masalah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Sebab kita hanya dengan Allah je yang tahu. Bila ni je pakai kupiah kan, ada berjabang macam ustaz ni, orang nampak macam alim sikit. Nanti yang ustaz kata lagi jadi imam sebab ada jambang kot. Ada sebab ustaz lah. Siapa pun kita tuan-tuan, cabangnya tadi ilmu, yang kedua kena mula dengan niat, dan yang ketiga ni nak sambut Ramadan, Quran. Dan yang keempat saya nak tutup tuan-tuan, iaitu dengan solat. Kata Hasan Habanakah, dia ada dua lagi. Kata Syekh Hasan Habanakah, yang kedua talabud du'a minal walidain, minta doa daripada mak ayah. Bagi mereka yang masih ada mak ayah. Adapun yang tidak ada mak ayah lagi, buat kebajikan untuk mereka di alam sana. Buat sedekah. Kan kalau dia tengok cara adat kita ni, kalau tak silap saya, macam saya kahwin bini saya nombor 1 dulu. Faham tak faham dah? Nampak? Bini saya nombor 1 kan. Ada lagi nombor 2 maksudnya. Belum lagi lah. Nombor 1 orang Perak. Depa sebelum Ramadan ni, seminggu 2 sebelum ni, sebelum PKP, depa akan buat majlis. Saya kata buat apa? Ihya Ramadan. Dia akan buat kumpul ramai, tak tahu lah tu di keluarga dia, saya tak pastilah orang Perak semua ke macam mana. Kalau ada, kalau tak perasan saya di kampung saya dulu pun macam ada juga. Nak sambut Ramadan tu dia buat kenduri. Kalau perasan, rupanya ini benda yang bukan hanya sekadar kita yang buat kebaikan untuk orang, tapi untuk mak ayah kita. Mungkin sebab kita buat tu, kita nak kumpul adik-beradik kita, sebab mak ayah kita, tok kita yang dah meninggal. Dengan harta kita yang sikit ni, kita infak dengan niat untuk sampai kebajikan pada mereka. Ni kata Syekh Hasan Habanakah, talabud du'a minal walidain, minta doa daripada mak ayah. Yang kedua. Yang ketiga kata dia ialah aktsirus sadaqah, perbanyakkan sedekah. Betul. Kita kata bulan Ramadan ni bulan yang Allah murahkan segala-galanya. Bahkan disebut dalam satu hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi ni orang yang pemurah. Dan disebut dalam hadis yang sama juga, bukan hanya pemurah pada bulan biasa, tapi bulan Ramadan Nabi jadi lebih pemurah. Bahkan disebut bahawa pemurah Nabi itu ibarat macam angin yang bertiup kencang, laju buat benda baik. Kita hari ni dah boleh mula berjinak-jinak untuk bersedekah. Kalau main masjid, kan main rumah Allah ni, spare paling-paling koman pun RM100, kan? RM100, tak pun RM5. Hak yang bertaraf atas sikit tu warna merah, tak pun jingga, tak pun hijau. Hijau tua lah, jangan hijau muda. Hijau tua. Main pulak main masjid, tiba-tiba masjid kata kita nak buat sumbangan ni sumbangan ihya Ramadan. Allah tak bawa duit pula ustaz. Allah. Nampak sangat memang berlakon. Atas bawah. Orang tak ada duit mengaku, saya tak bawa ni. Cukup lah. Asal macam tak payah lah. Orang tahu. Tak bawa. Allah tak bawa duit. Tak payah. Asal macam ada tadi komen tu. Tak payah. Orang tahu memang tak ada pun. Zaman lalu tak payah nak bawa-bawa. Kan? Transfer online. Mudah. Kalau tak boleh transfer online, kad kredit. Kan? Bagi kat masjid, tiap-tiap bulan bayar RM5,000, RM10,000, RM20,000.
Mereka sweat kan, Zah, tolong settlekan. Itu je kita. Tapi macam-macam alasan. Tak apalah tuan-tuan, saya nak bawa begini. Kebaikan itu datang pada satu tempoh sahaja. Tetapi kalau tuan-tuan tidak manfaatkan dengan tempoh itu, nescaya tempoh kedua mungkin tidak ada pilihan bagi kita. Kenapa? Sebagai contoh, kita bawa RM10 kan? Niat kita sekali nak sedekah kat masjid mai masjid, lepas mayang, bini mesej, bang, tak pergi beli roti je bang, lapang roti pula dah. Pesan roti pula dah RM10. Beli roti dulu lah. Dah lagi RM10. Balik rumah, beli roti RM10. Tolak, tinggal mungkin RM4, RM5. Esok lah sedekah kan? Sama-sama balik rumah pula, anak minta esok nak pergi sekolah, pak tak ada duit, aku ada RM5. Nak RM5 awak nak sedekah tadi. Nampak? Benda baik ni jangan tunggu. Pernah kot saya cerita kat tuan-tuan tentang almarhum Datuk Dr. Harudin. Kalau tuan-tuan pernah, tak tahulah saya pernah cerita ke tidak. Satunya, almarhum ni dengan saya adalah Pak Lang saya. Datuk Dr. Harudin tu Pak Lang saya. Datuk Abu Hassan din tu Pak Dak saya. Ustaz Ishak din tu Pak Ngah saya. Keluarga belah Perlis semua, belah mak saya. Mak saya tu adik dia bang. Mak saya nombor 6, Datuk Harun nombor 3, Ustaz Ishak nombor 2, Datuk Abu Hassan nombor 5. Itu keturunan mereka lah. Ni cerita betul daripada Datuk Harudin tentang sedekah. Satu hari ada seorang lelaki mai jumpa dia. Masa dia hidup tu, masa saya kalau kebetulan daripada Perlis kami main duduk rumah dia, memang saya akan curi-curi tengok siapa yang main jumpa dia. Kalau dia ada rumah lah, kadang-kadang main Anwar Ibrahim bawa Izzah. Masa tu Izzah tak kahwin lagi lah. Kita pun perhati tengok ada orang comel ni. Esok jantan lelaki, tak ada nafsu saja. Ni anak Ibrahim. Masa tu siapa lagi? Menteri Besar Selangor tu, Muhammad Taib Datuk Muhammad Taib kan? Datuk Seri Datuk Muhammad Taib mai juga. Ni Menteri Besar, kita kenal. Sampai orang yang tak kenal pun ada. Siti Nurhaliza pun pernah saya jumpa masa tu. Ni Siti Nurhaliza, comel tu. Masa tu apa yang berlaku? Datang seorang lelaki jumpa dengan Datuk Harun. Dia pendek cerita, dia kata saya nak pinjam duit sebabnya awalnya anak saya nak kahwin tahun ni. Saya pun dah spend duit, kemah lah, catering lah, jemputan lah, dah spend duit. Tiba-tiba anak kedua saya nak masuk universiti, korek tabung sana, tengok simpanan sini, tak cukup. Jadi nak minta pinjam sikit Ustaz. Datuk dia tanya, berapa nak pinjam? 1,000. Kita kalau orang main-main, Ustaz, saya pinjam duit. Saya bukan tak mau bagi, ambil duit di rumah maksudnya. Itulah macam tadi alasannya. Datuk Harun kata tak apa, panggil anak dia Hamdi, ambil duit, naik atas, buat dalam satu samput, dia ambil dan dia bagi. 1,000. Ustaz, terima kasih, saya pinjam Ustaz. Dah, ambil. Dah, saya nak ambil. Saya nak. Dia nak pinjam. Kalau Datuk Harun, kalau ingat dia punya cara dah, dia bunyi tu 2 kali, jangan 3 kali. 3 kali saya kira dia Datuk Harun style dia. Jadi bila 2 kali tu, baik tu, terima kasih tu, moga berapa rezeki. 1,000 bukannya, kalau aku pun pikir-pikir kan, RM50 duk ulang tanya sejam satu. RM50 itu bagi mana? Nak bayar bila dia, esok nak bayar dia. Macam-macam kita tanya. RM50, dia 1,000 bagi. Kawan tu pun balik. Pendek cerita, anak dia pun main kat dia, Baba, malam ni jangan lupa kita punya program kat rumah Tan Sri. Ya kan, pukul berapa? Dia kata lepas maghrib. Datuk Harun ni kalau lepas maghrib macam mana pun dia nak awal pada waktu dia. Tapi maghrib rumah dia, dia pun pergi awal. Lepas maghrib, sebelum maghrib dia pergi dah hampat. Habis program tu insya apa semua, nak balik bersalam-salaman lah, berpeluk-pelukan lah. Tan Sri tu pun main lah, Datuk terima kasih main rumah saya. Dia peluk-peluk, dia ambil satu samput, bubuh dalam kocek atas. Datuk kata, apa ni? Datuk, saya ni kalau nak sedekah mesti Datuk tak mau. Datuk dah sebut kat dia sedekah, Datuk tak mau. Kan Datuk beritahu sedekah tak boleh terima, yang boleh terima adalah hadiah. Ni saya bagi hadiah. Sebab apa tuan-tuan? Rasulullah dia terima sedekah, tapi Rasulullah tak ambil sedekah tu. Dia akan ambil, maksudnya tak ambil, dia ambil, cuma dia tak ambil untuk hak dia, dia bagi pada Ahlus Sufah. Nama sedekah sebab
sedekah ni kepada orang yang namanya fuqara wal masakin, dan orang-orang yang memerlukan saja. Yang Nabi terima apa? Hadiah. Itu pun Nabi terima hadiah, Nabi tak ambil semua. Nabi mungkin ambil separuh lagi dia pergi pada sahabat dan juga ahli suffah. Kita, hak kita pun hak kita, hak orang pun hak kita, hak masjid pun hak kita. Nah ya, tu yang bini dia buat itu. Harta abang, harta saya. Harta saya, harta saya. Untung dia bang. Tapi tak apalah, kita sayang bini kan, kita layan je lah kan. Mereka pun tak lama, kita nak lama lagi kan. Faham tak faham? Sudah, lambat lama. Baik, patah saudara tadi. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, dia pun terima lah. Balik malam tu tidur, esok pagi dia duduk dekat meja makan tu, baca surat abang. Saya kagum dengan Datuk Harun. Semua jenis surat abang, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Nasib tolak Mandarin dengan Tamil. Tu dia tak baca. New Straits Times, berita harian, utusan, harakah, apa saja, semua dekat meja tu baca. Kita buka juga, tengok abang gambar. Kemalangan. Kesian ya Allah, ni siapa itu ni? Tak baca pun keterangan, gambar kan. Kalau zaman dulu lah, zaman ni tak baca lah abang. Zaman dulu dia baca satu-satu. Isteri dia main, bang, baju jubah semalam kat mana? Pakai malam. Ada kat bilik. Dia pun naik bilik turun. Bang, ni ada satu sampul. Semalam Tan Sri bagi. Dia pun buka. Tuan-tuan tahu ni? Sekeping cek ditulis dengan nilai 10,000. Berapa? RM10,000 Malaysia. Nampak tuan? Siang bagi ke orang 1,000, malam dapat 10,000. Malam ni tuan-tuan infak kat masjid 1,000, insya-Allah esok dapat. Kalau percaya kat pesan Nabi, apa mampu Kalau nak lebih percaya, masuk dalam akaun saya, insya-Allah 4 tahun ni saya takkan marah. Tuan-tuan jangan percaya dengan manusia. Kita lebih percaya kepada Ar-Razzaq, yakni Allah Ta'ala. Ya, siapa pun kita, percayalah benda baik ni namanya yang Allah janji kebaikan. Kan dalam Quran Allah sebut, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah seperti sebiji benih yang ditanam, cambah kepada dia 7 cabang kebaikan. Daripada 7 cabang tu, setiap cabang tu ada 100 hasil kebaikan. Berarti satu kebaikan kita buat, Allah bagi 700 kelebihan kebaikan. Jadi apa lagi yang kita tunggu tuan-tuan? Apa saja yang ada, buatlah kebaikan. Saya bulan Ramadan tahun lepas ni, saya nak bagi semangat pada tuan-tuan. Sebab saya, bila Datuk Harun pesan begitu, dia pun pesan, tambah-tambah Ramadan, jangan biar berlalu sepi tanpa tangan kita menginfakkan sesuatu. Saya pergi masjid tu, masjid besar, saya infak dengan satu harga. Saya kata, ya Allah, inilah hasil aku untuk hari ni, aku nak beli. Sebab hari tu saya bawa duit RM20. Kebetulan bini telefon, abang, teringin nak makan ayam panggang. Dia kena dengan ayam panggang tu, duk fikir RM20 kalau aku bubuh semua lagi, tak boleh beli ayam panggang ni. Dia main. Tapi fikir balik, kalau kita dah kata nak buat baik, insya-Allah Allah bagi kebaikan masuk semua. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang berlaku ialah, pendek cerita, saya dapat satu program nak record 2 minit untuk lebih kurang 24 siri. 2 minit untuk 24 siri, maksudnya 48 minit. Saya ceramah ni sejam lebih lah. Rasa-rasa dengan 24 siri 2 minit saya bercakap, mereka bayar saya berapa ringgit? Sama macam malam ni. Malam ni apa? 7,000. Ustaz, buang belakang Ustaz, kosong Ustaz. Kita kira tak nak kosong lah Ustaz. Tak apa. Lillahi ta'ala. Tuan-tuan, saya memang kita tak fikir apa, bagi je tuan-tuan. Tiba-tiba abang tu kata, tak apa Ustaz, main nombor akaun. Saya pun bagi nombor akaun. Dia hantar kat saya pun tengok, abang silap bagi ke? Tak silap, memang betul. Awak jadi macam angka saya bertambah. Faham? Selalunya mungkin 3 angka, mungkin 4 angka, tiba-tiba jadi 5 angka. 10,000 untuk 24 siri 2 minit. Saya doa tahun ni, ya Allah bagi lagi, ya Allah.
Dia main dengan nama kebaikan, keikhlasan tadi. Apa pun tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ambillah peluang, ringankan tangan. Terutama pendidikan saya nak tinggal, macam saya dipesan oleh guru saya nak tinggal juga pesanan ini kepada tuan-tuan, iaitu kita nak buat baik, ya kita akan dapat. Cuba kita iring kebaikan itu untuk orang lain buat juga. Contoh, kita ada RM10, kita main dengan anak kita, bagi duit tadi ke anak kita, suruh anak kita masukkan dalam tabung. Praktikal ni. Sampai satu masa kita ni bawa duit tapi terlupa nak masuk duit. Anak main, abah RM10, siapa? Tabung. Dia pula mentarbiah kita untuk ringankan tangan. Ya, kalau boleh tambah-tambah orang rumah, para isteri dengar makcik-makcik semua nak, puan-puan belakang, bagi duit kat suami. Abang, ni RM50 masuk dalam tabung. Confirm depa main tak tidur. Sebab RM50 tunggu mana tabung, mana tabung. Tambah-tambah hari Jumaat duk tunggu. Ni bawa duit depa tu yang sama-sama alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ittaqullah. Depa bungkak kat bawah. Sebab duit depa sendiri. Cuba kalau kita sedia duit kita, dia pun puasa duit tu bukan duit dia. Nanti dia sonok nak bagi, tambah-tambah RM50 dia kibak baik. Tu dia bohong masuk. Nak bagi orang nampak. Ada bukan di sini tempat lain. Ini baik-baik, takkan nak tunjuk ke orang sini senyap-senyap bismillah. Jadi tuan-tuan, nak buat kebaikan, iring dengan kebaikan kepada orang lain, ya, untuk kita galakkan pada orang lain buat kebaikan, insya-Allah. Dengan 4 benda ini yang disebut oleh Syekh Hasan Habanakah dan perkara yang saya tinggalkan tadi, tuan-tuan boleh sama-sama kita buat. Penutup ni saya nak bagi untuk keteringkas tentang Ramadan. Ra mim dad alif nun. Sebelum tu, Ramadan, tuan-tuan tahu tak siapa yang bagi nama Ramadan? Siapa yang meletakkan nama Ramadan? Dalam Quran Ustaz tadi Allah sebut kan? Yalah, Allah sebut dalam Quran. Tapi siapa di kalangan manusia yang meletakkan nama bulan-bulan Islam? Tuan buka balik sejarah, kitab sirah-sirah para anbiya ni. Antara orang yang meletakkan nama bulan ni ialah datuk pada datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama dia? Alamak. Tak apalah, kita buat ni ulang kaji. Nabi kita Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin kita punya tu juga. Kita ingat 4 generasi je. Cuba kita tengok, kita, pak kita, tok kita, nyang kita. Lepas nyang siapa-siapa pun, betul tak? Sebab kita tak apa nak ingat lah. Ataupun mungkin orang generasi lama dia tak apa nak meriwayatkan satu-satu kan. Tak apa. Tapi hebatnya Nabi SAW, silsilah Nabi ni sampai kepada Adnan yang sahih. Adnan sampai kepada Ibrahim, ada sikit khilaf, tapi khilaf pun bukan khilaf yang besar. Ibrahim sampai terus kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Baik, ulang balik saja, nak refresh. Tak masuk Ramadan kan? Nabi kita Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Dekat tu cukup tu pun dah berkok-kok dah. Kalau saya sampai Adnan, sampai terlena dah, cukup Baik, dalam senarai nama tadi ada nama tok kepada tok Nabi yang mencatatkan nama-nama bulan Islam ini. Duk antara tengah-tengah tadi. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Yang meriwayatkan nama-nama, yang meletakkan nama-nama bulan Islam. Ya. Sebab Ramadan ni maksudnya panas. Bulan tu panas. Tapi ni semua orang yang mengkaji, bukan hanya sekadar panas cuaca, tapi panas Allah ibarat menggugurkan dosa-dosa. Ya. Sebab tu saya nak konklusi ni, saya nak sebut Ra Mim Dad Alif Nun. Ra, bulan yang Allah turun rahmatnya. Bukan hanya bulan ni saja, maksudnya bulan yang Allah turun lebih banyak rahmat. Ya. Mim, maghfirah, keampunan. Dad, dhaman, jaminan. Yang Nabi sebut aitqun minan nar, jaminan bahawa kita dijauhkan daripada api neraka. Alif,
saya nisbahkan kepada Al-Quran, iaitu bulan yang dimuliakan kerana turunnya Quran. Dan alif juga menggambarkan tentang jinak. Alifun, nama alif tu bukan alif Sata menyanyi je. Apa tahu alif Sata, alif Aziz sedap menyanyi. Alif tu yang jinak, yang lembut. Bulan yang Allah lembutkan kita, jinakkan kita dengan masjid, dengan Quran, dengan sedekah, dengan amal-amal soleh, ya. Dan Nun, bulan yang Allah beri pelbagai nikmat. Ambillah peluang tuan-tuan dengan Ramadan kali ini, agar kita tidak sia-siakan setiap ruang waktu, kerana Ramadan ini mungkin menjadi milik kita, mungkin juga Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita. Ambillah peluang, ya. Sama-sama kita berpesan perkara kebaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, terutama kita nak berdepan dengan endemik ni kan. Walaupun dengar bunyi macam nak habis dah. Tadi sembang ngaji, walaupun kita rasa macam nak habis, tapi kita akan hidup dengan dia. Tak cukup dengan panggil mak, dia panggil pak pula, kan? Dia panggil umi, mai orang kena habis, ni dia panggil pak pula, dia takran. So lepas ni dia panggil tok dia kot, mana kuat sikit lepas ni, tolong jaga-jaga, tolong berhati-hati, ya. Kelapa kena tu memang inilah sikit kesan dia agak panjang, tapi tak apa, insya-Allah kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada bala bencana, wabak penyakit maupun benda yang membimbangkan. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua yang sudi mendengar. Mudah-mudahan setiap yang kita catat menjadi jariah buat kita. Setiap yang kita ingat, bukan hanya kita simpan di minda kita, tapi kita amalkan. Dan paling penting, semua yang kita dah ambil pengajaran daripada apa yang saya sampaikan, jangan simpan, sebarkan, amalkan, dan panjang-panjangkan. Ia adalah saham saya yang termahal, juga saham tuan-tuan dan puan-puan yang baik, insya-Allah. Ingat, yang baik datang pada Allah, jadikan sebagai panduan. Yang lemah, yang silap, yang khilaf, yang mungkin tersalah bicara saya, mungkin ada terguris hati dan perasaan daripada kalam saya, Ustaz Nabil cakap pandai, lebih kurang dia pun, contohlah kan. Saya minta maaf, manusia biasa, perbetulkan saya. Kalau ada yang salah, tolong baiki balik. Ada yang kurang, tolong tambah cantik, ya. Mudah-mudahan segala kekurangan itu kita mampu sempurnakan bersama. Semoga insya-Allah ada rezeki kita jumpa Ramadan. Kalau tak jumpa Ramadan, 4 tahun pula lah, 2018, 2022, 2026 lah. Dia macam apa, World Cup ni. Biar kurang. Tak apa, yang penting MU menang pun ni. Gitulah. Walaupun seminggu lepas masuk gua Ustaz. Tapi tak apalah, sekali-sekala kan. Itulah hidupnya kita. Baik, syukur kepada Allah. Jumpa lagi tuan-tuan. Mohon maaf sekali lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas ceramah yang disampaikan tadi, saya kira banyak perubahan dan manfaat yang kita dengar, semoga dapat menjadi kehidupan kita dalam menghadapi bulan Ramadan, insya-Allah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kalian muslimin dan muslimat serta anak remaja yang hadir pada hari ini. Itu selepas ini pihak Sulah akan menyediakan sedikit ibadah. Masih ada takeaway lagi, ya, buang masa ni. Mohon maaf sekali lagi kekurangan daripada pihak kami yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu adalah terlepas daripada diri kami sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.